wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Yang bahagia tiba-tiba bersitab, yang hormati Kekanda pengurusi Ketua Pemuda PAS Pusat, pimpinan-pimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, Ketua-Ketua Pemuda PAS negeri-negeri, dan juga para perwakilan serta urustia yang mengikuti muktamar ini, sama ada secara fizikal ataupun secara atas talian pada hari ini. Bagi mewakili kawan-kawan yang tidak dapat hadir secara fizikal ke muktamar pada hari ini, kami mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada pihak urustia dan juga kepada kawan-kawan yang mengikuti secara live daripada Putik. Dan ini adalah norma baru apabila kita berhadapan dengan wabak yang tidak pernah kita sangka, dan inilah medan dan medium yang perlu kita gunakan dan kita perkasakan dalam tempoh yang mungkin akan berlarutan sehingga setahun ataupun 2 tahun ke hadapan ini mungkin. Tuan Imam Sitab, pimpinan dan para perwakilan sekalian, ada 3 perkara yang hendak saya sentuh dalam ucapan penggulungan yang diberikan ruang pada petang ini. Pertama ialah kita adalah kerajaan. Seperti mana disebut oleh Yang Berbahagia Ketua Pemuda dalam ucap tamanya tadi, memimpin negara. Disebut dengan jelas, tema ini adalah tema yang menuntut kepada para pemuda, pemimpin-pemimpin daripada semua peringkat paling atas kepada peringkat paling bawah, bahawasanya sekarang ini kita sedang memimpin. Apabila memimpin, perkara besar, perkara penting yang besar yang perlu kita buat ialah perubahan cara berfikir, mindset, perubahan mindset. Disebut oleh Ketua Pemuda dalam perkara 6.3 dalam buku ucap tama. Mindset kita daripada pembangkang berubah kepada mindset pemerintah ataupun pentadbir. Mindset daripada pencetus masalah kepada mindset penyelesai masalah. Mindset daripada pengkritik, semua tak betul, yang tu tak kena, yang ni tak kena, ubah kepada mindset penyelesai masalah. Apa solusi kepada masalah? Ini telah disebut oleh Ketua Pemuda dalam ucap tama pagi tadi. Mindset pemecah belah, mewujudkan kumpulan-kumpulan tertentu, dalaman ataupun luaran. Mindset ini perlu diubah kepada mindset penyatu, ketumbukan kekuatan organisasi. Mindset daripada seorang pengikut hanya menjadi follower saja, tunggu saja apa arahan yang nak diberikan oleh pimpinan. Kalau pimpinan tak beri arahan, tak buat apa. Mindset ini kena diubah kepada mindset pemimpin yang rangka kerja, yang menyambut apa yang pimpinan sebut di atas dengan tindakan, action plan untuk peringkat kita di bawah. Ini perkara besar yang perlu kita dalam pemuda di semua peringkat mengubahnya dengan secara tuntas supaya agenda memimpin negara ini dapat kita realisasikan mengikut acuan dan tasawur Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sama juga, Tuan Pengurusi, cuba kita tanya diri kita masing-masing. Untuk apa kita berkuasa? Sekarang kita jadi kerajaan, peringkat persekutuan, sebahagian kecil kabinet daripada PAS. Negeri-negeri yang kita pimpin, Kelantan, Terengganu, sudah ada pengalaman. Yang terbaru di negeri Kedah, walaupun dilanda dengan COVID-19 yang tinggi lebih daripada negeri lain, tetapi alhamdulillah pemuda negeri Kedah dapat juga anugerah pemuda negeri terbaik. Tahniah. Mungkin ada unsur-unsur politik di situ, barangkali, wallahualam, tak pasti. Dalam keadaan ini, untuk apa kita diberi kuasa? Termasuk di negeri Perak, 2 orang exco.
kita diberi kuasa, soalan ini sepatutnya sudah tidak lagi ditanya. Kita dah jumpa jawapan itu dalam surah Al-Hajj ayat 41. Allazina in makkannahum fil ard aqamus salah ila akhir ayat. Kita jumpa jawapan itu dalam pasal 5 Perlembagaan PAS. Tujuannya ialah untuk kuasa ini sebagai penghubung, menghubungkan manusia dengan Allah. Untuk melaksanakan model ekonomi wa atawuz zakah, melaksanakan model ekonomi supaya rakyat yang ada ni semuanya berubah menjadi pembayar zakat, daripada penerima zakat kepada pembayar zakat, model ekonomi. Dan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sebab itulah budaya politik matang sejahtera yang kita digagaskan oleh PAS sebelum ini, sekarang ini saya difahamkan, dijenamakan dengan nama budaya pentadbiran matang sejahtera, BPMS juga, untuk dibawa dalam mindset memimpin negara seperti disebut oleh Ketua Pemuda pada pagi tadi. Tuan Pengerusi, perkara yang kedua ialah mengenai muafakat politik, seperti disentuh oleh perkara 6.1 dalam ucap tama Ketua Pemuda. Sekali lagi kita tanya pada diri kita masing-masing, tanya pada orang sebelah. Tuan Penerangan dia suka tanya orang sebelah, tanya kepada rakan-rakan kita di sebelah yang bermuafakat dengan kita, muafakat nasional ke, Perikatan Nasional ke, ataupun apa saja nama sekalipun, apa tujuan kita bermuafakat? Adakah tujuan muafakat ini untuk tunjuk siapa yang mampu jadi abang long kepada semua pakatan-pakatan politik yang ada? Siapa yang lebih berani keluarkan kenyataan? Siapa yang pandai manipulasi? Adakah itu tujuan kita bermuafakat? Adakah tujuan kita bermuafakat ini untuk tunjuk siapa yang boleh bolot kerusi terbanyak dalam pilihan raya? Kalau itulah tujuannya kita bermuafakat sahaja, maka tidak ada beza muafakat PAS ini dengan muafakat parti-parti lain yang teras dan agenda perjuangan mereka bukan agenda perjuangan Islam. Apa beza PAS dengan parti lain? Muafakat politik kita telah disebut dengan jelas oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW, oleh Presiden PAS. Tujuannya adalah untuk agenda menyatukan ummah, menyatukan kekuatan daripada segenap segi, segenap penjuru kekuatan. Rakan-rakan kita dalam pakatan politik kena sedar, diri kita sendiri juga kena sedar, kita bermuafakat ini untuk kekuatan. Atas kekuatan inilah maka kita berjaya membentuk kerajaan yang ada sekarang ini. Adakah kita bersedia untuk melihat Pakatan Harapan kembali mentadbir? Apabila kita masing-masing tak mampu capai kata sepakat, bersediakah kita untuk tengok Pakatan Harapan yang ditunggu DAP kembali memerintah, menguasai? Kita tak rela dan kita tak bersedia. Tuan Pengerusi Tetap, saya nak bawa sedikit masa, sedikit contoh permuafakatan yang ada di negeri Kedah. Dalam negeri Kedah ada 3 parti politik yang seperti mana kita sedia maklum. Di pejabat yang amat Menteri Besar Kedah, pegawai-pegawai khasnya, 2 orang daripada pegawai-pegawai khasnya adalah daripada parti rakan kita UMNO dan daripada Parti Bersatu. Ketua Pemuda UMNO Negeri Kedah menjadi pegawai khas Menteri Besar Kedah, Menteri Besar PAS. Anak muda daripada Parti Bersatu menjadi pegawai khas pada Menteri Besar, Menteri Besarnya PAS. Perbincangan membentuk ahli majlis PBT di seluruh daerah di negeri Kedah. 27 Jun, 29 Jun selesai semua pelantikan. Dalam tempoh tak sampai 2 bulan PAS menjadi Menteri Besar Kedah, selesai pelantikan ahli majlis PBT yang mengambil kira semua ketiga-tiga pihak. Pada masa itu 4 pihak termasuk PKN, Penggerak Komuniti Negara. Apa kita buat? Kita minta setiap parti-parti politik duduk bersama. Keputusan parti politik itulah diberi kepada Yang Amat Menteri Besar, dan Menteri Besar endorse keputusan parti politik dalam bab isu pelantikan ahli majlis.
Begitu juga dengan pelantikan JPKKP di peringkat kampung yang lebih kecil. Arahan daripada Menteri Besar, lantik mesti berdasarkan keputusan permuafakatan politik ketiga-tiga pihak. Pada masa itu keempat-empat pihak. Sahabat-sahabat sekalian, kalaulah Kedah boleh tunjuk model permuafakatan politik yang sangat baik ini, kenapa tidak di negeri-negeri lain? Kerana agenda kita untuk penyatuan. PAS yang asalnya 5 orang EXCO, kurangkan seorang menjadi 4 orang EXCO, bagi kepada rakan kita bersatu. Samalah dengan apa yang telah disebutkan dalam perbahasan oleh perwakilan tadi, beberapa orang menyentuh mengenai Sabah. Ya, sahabat-sahabat di Sabah lebih merasai kesedihan, duka cita, tetapi terubat dengan kalam mutiara daripada yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Inilah dia simbol permuafakatan yang mesti dihormati dan difahami oleh semua pihak, termasuk rakan-rakan kita. Pemuda PAS memberi ingatan, jangan ada rakan-rakan kita mengambil kesempatan di atas keikhlasan kita pada hari ini. Jangan ada rakan-rakan kita mengambil kesempatan di atas keikhlasan pemuda PAS pada hari ini. Kalau ada yang khianat, ada yang langgar permuafakatan ini, Allah akan balas ke atas mereka. Sahabat-sahabat perwakilan yang rahmati sekalian, yang terakhir Tuan Musyitab, apabila kita sudah menjadi kerajaan dan pemerintah ini, maka pemuda PAS kena berusaha untuk mendapat pengiktirafan daripada masyarakat, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Yang dimaksudkan itu ialah apabila kita dilantik memegang posisi dalam kerajaan, dalam peringkat yang kecil ataupun peringkat yang lebih besar, yang tinggi, maka berusahalah untuk perform prestasi kita di tempat masing-masing. Hadir mesyuarat, perbincangan, penyertaan dalam perbincangan, homework yang kita buat, menunjukkan pemuda-pemuda ini bersedia untuk memimpin. Dan itu juga akan memberi sinyal kepada abang-abang kita di atas, ayah-ayah kita di atas, untuk memposisikan pemuda mengikut apa yang telah kita bincang usul sebentar tadi. Dan juga tergusi pengiktirafan dari sudut tak formal daripada masyarakat sekitar. Amat malang kalau ada dalam pemuda PAS aktif dalam PAS, aktif dalam gerak kerja parti, gerak kerja jamaah, tapi mengabaikan tanggungjawab di rumah, mengabaikan tanggungjawab dengan jiran, dengan masyarakat. Anak isteri tak kenal ayah dia. Ayah dia hanya keluar pergi program, tapi rumah anak isteri terabai. Ini tidak boleh berlaku dalam pemuda PAS. Pengiktirafan itu mesti datang daripada masyarakat tanpa kita minta. Dan inilah dia akhlak yang dimaksudkan. Dan akhlak inilah simbol tunjang kekuatan utama dalam pemuda PAS untuk memimpin negara. Dan akhlak ini ada pada PAS. Setakat ini ada pada PAS dan diikuti oleh kawan-kawan kita yang lain. Maka Tuan Musyitab, bagi pihak diri saya sendiri dan juga bagi pihak kawan-kawan yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat bermuktamar, terima kasih, dan sedikit teguran di hujung ini, kalaulah selepas ini kita bercakap dalam perbahasan-perbahasan kita, kalaulah boleh kita menyentuh mengenai perbahasan itu pun namanya perbahasan ucap tama Ketua Pemuda, maka sentuhlah, sambutlah apa yang Ketua Pemuda kita sebut dalam ucap tama. Sebut peringgan mana yang perlu, yang hendak kita bahas. Kerana itulah tujuan ucap tama dibuat. Ucapan dasar Presiden dibuat top down, daripada atas ke bawah. Bawah sambut dan olahlah, sesuaikan mengikut negeri dan kawasan masing-masing. Jangan kita hanya datang di hadapan berucap, hanya mempersembahkan idea kita tanpa kita mengambil wahdatul fikri daripada pemimpin di atas. Itu cara kita berbahas dalam ucap tama ataupun ucapan dasar untuk sebagai penambahbaikan selepas daripada ini. Tuan Pengerusi tetap, hijau dan merah lama berbalah, demi persaudaraan kita mengalah. Halangan ditepis, cabaran ditongkah, menobatkan Islam, menyatukan ummah. Tangan berpaut, kaki melangkah, jatuh bangun usahlah gundah. Muktamar berlangsung penuh barakah, memimpin negara halangan diredah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada Naib Ketua Pemuda Fadil Ustaz Afnan Hamimi di atas ucapan penangguhan sekejap tadi.